Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil qadar wa tanfaruju bihil qurab wa taqda bihil hawaij wa tunaluhu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka wa ba'da. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada pimpinan Surau Al-Mukhlisin Taman Pelangi Semenyih 2 atas jemputan pada malam ini kita kuliah secara online. Ingat memperingati sesama kita perihal kitab yang kita bicarakan, iaitu kitab Al-Kabair, ya, kitab dosa-dosa besar. Tajuk pada perbincangan malam ini insya-Allah menyakiti dan memaki orang Islam, salah satu daripada dosa-dosa besar. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Mereka yang menyakiti hati orang mukmin lelaki dan perempuan. Menyakiti ni benda yang menyakitkan hati, macam-macam lah. Dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, kita tuduh mereka tanpa usul periksa. Kadang percaya dengan kata-kata orang dan sebagainya, kita terikut. Contohnya, misalnya tuduhan yang tidak ada bukti. Ramai orang terlibat ni tuan-tuan. Kadang-kadang dia dah kawan lama dah antara bos dengan seorang ketua kerani. Contoh, nak buat cerita ni, bukan nak buat cerita ni, cerita asal cerita betul. Nama dirahsiakan. Dan kemudian tiba-tiba adalah dilantik seorang setiausaha yang baru, setiausaha yang lama pencen. Kan? Dan adalah program-program yang berlaku di syarikat. Yang melibatkan kutipan wang untuk ada sesuatu event lah, sukan ke apa benda ke, ikutlah. Dan tiba-tiba dilihat bahawa nilai pembelian barang itu macam tak munasabah harga yang dibayar tu. Ada seorang perasan benda ni macam tak kena je, sebab dulu aku handle tak adalah semacam tu punya nilai. Contohnya kan, macam tu. Tiba-tiba dicubalah menasihati si fulan, nak counter check dan sebagainya. And betul ke apa yang kamu spend sekian banyak dan sebagainya ni? Tiba-tiba rupanya nampak ada sesuatu yang tak betul kat situ. Tetapi apa yang berlaku? Setiausaha tu meracuni big boss yang pertama, kan, supaya menyangkakan bahawa yang si fulan ni mengganggu tugasan dia. Apa jadi? Ya Allah, kena tukar kawan tu. Padahal kawan tu kawan baik. Bos ni jadi imam, dia jadi Bilal di office. Tiba-tiba termakan fitnah oleh seorang setiausaha yang baru masuk, sedangkan sebelum ni kawan lama tu, lebih kenal mengenal. Tiba-tiba percaya cakap seorang wanita. Allahu Akbar. Kesiannya si fulan tu mengadu dengan anak sendiri sebenarnya kita ni. Baik, sungguh mereka memikul fitnah dan dosa yang nyata. Tuduhan-tuduhan tadi kan, wajib minta maaf dengan si fulan yang kita khianat tu, yang kita maklum kepada bos tu, orang tu ganggu kerja aku, wahal kita tu yang menipu sebenarnya. Kita yang penipu, yang menipu tu wajib minta maaf dengan bos satu, dan wajib minta maaf dengan si fulan yang dikhianati tu. Ada dua orang yang dia kena minta maaf, sebab dia memutuskan hubungan silaturahim antara dua orang tu, pertama. Dan yang kedua, memutuskan kepercayaan pada seorang yang telah beramanah jujur. Allahu Akbar. Dua rupa-rupanya. Masya Allah. Akhirat nanti macam mana? Kalau tak minta maaf di dunia, kat akhirat nanti dia kena bayar dengan apa? Wang ringgit ke? Tak ada dah.
Yang ada apa? Pahala kita bayar sesuai dengan nilai kan sakitnya hati orang tu. Putusnya persahabatan orang tu antara bos dengan dia kerana kerja kita yang jahat tu. Ini dosa besar. Wajib bertaubat dengan Allah. Sebelum itu wajib meminta maaf dengan si fulan yang kita khianati itu. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai mereka yang beriman, wahai mereka yang beriman, janganlah segolongan kaum mengejek golongan kaum yang lain. Kaum, bangsa, kumpulan, begitu ya. Tak kira lah ahli politik pun. Kena ingat tu. Kecuali memang jelas zahir zalimnya mereka, fasidnya mereka, khianatnya mereka itu kecuali jelas, kan begitu. Yang kemungkinan mereka yang diejek itu lebih baik daripada mereka yang mengejek. Contohnya, tidak pula golongan wanita mengejek wanita yang lainnya, yang kemungkinan wanita yang diejek itu lebih baik daripada wanita yang mengejek. Samalah, wanita ke lelaki ke, kena ingat. Dan janganlah kamu saling memaki dan mengejek antara sesama kamu, apatah lagi sesama orang Islam. Lagilah buruk, kerana Islam dengan Islam tu umpama satu badan. Sakit orang Islam yang lain tu kita kena rasa, kan, kesusahan dia, keperitan dia tu, kita prihatin, aku dengan dia ni seagama. Tiba-tiba aku buat macam ni, apa benda lah aku punya perangai ni. Macam tu sepatutnya. Seburuk-buruk nama yang fasik itu adalah sesudah beriman. Dan sesiapa yang tidak bertaubat, maka mereka termasuk orang yang zalim. Yang ni orang yang berdosa. Dosa mana tu? Dosa besar. Dosa besar, mengejek antara lain ni kerana apa? Kerana keturunan orang tu. Keturunan dia kan? Adakah daripada keturunan yang jahat semua jahat? Tak semestinya. Berapa ramai daripada orang yang asal keturunan dulu kafir, dia mukmin. Maka mukmin dia tu jauh lebih baik daripada orang yang Islam yang daripada lahir-lahir itu Islam. Berapa ramai yang macam tu. Contoh, nak pernah cerita dulu. Yassin Arafat, seorang Cina di Pulau Pinang yang berniaganya apam balik di Pulau Pinang. Masuk Islam 5 tahun yang lepas. Kan? Didakwah, ditarbiyah, asbab taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui sahabat Ustaz Muhammad Fadli Yusof. Cerita tentang sikit je tentang Islam. Terbuka kawan tu yang selama ni menyangkakan Islam ni untuk orang Melayu, Islam ni untuk orang Arab, bukan untuk orang Cina. Bila cerita orang dahulu kala bukan main lagi ramai yang Muslim di tanah besar Cina tu sendiri sebelum mereka datang ke Semenanjung ni, zaman dulu kala tu, kan, barulah dia tahu, ya Allah, baru tahu kata Nabi Muhammad tu Nabi untuk semua umat yang terakhir, termasuklah yang namanya bangsa Cina. Yassin Arafat tu akhir sekali tergerak hati mendalami Islam dan mengucap syahadah. Peniaga apam balik je tuan-tuan. Dalam tempoh 5 tahun dia dah Islamkan lebih 100 orang. Lebih 100 orang. Hebat dia, kalah kita. Andai katakanlah sebelum tu kita pernah mengejek dia, kau ni kalau kau tak beriman ni, kau ni ahli neraka tu. Tahulah kalau tak beriman tak ahli neraka. Tapi kalau kita mengejek umpama contoh kerana makan yang najis umpamanya lah, kan, berak tak basuh lah, macam-macam gelaran-gelaran yang kita bagi, tiba-tiba tengok dia punya beriman, tewas kita, kalah kita. Macam tu kan. Subhanallah, lebih kurang dalam 111 orang ke 118 orang dah yang dia dah Islam, kan. Kita nak sampaikan Islam pada yang non-Muslim, yang bangsa lain ni, kalau kita dapat kuasai bahasa mereka jadi lebih mudah. Apabila kita dah menguasai bahasa Mandarin, kita bercakap dengan dia tu, separuh kita dah masuk dah. Separuh kita dah memenangi hati dia. Begitu. Baik.
Seburuk-buruk nama yang fasik itu adalah sesudah beriman, dan sesiapa yang tidak bertaubat maka mereka termasuk orang yang zalim tadi ya. Lagi dilarang kita mengejek apa benda? Rupa bentuk seseorang. Tempang, gemuk, kurus, hitam, gelap, kan? Ikutlah. Suaranya yang garau, tak merdu, tak nyaring dan sebagainya. Suara serak umpama contohnya lah kan. Jangan dihina. Kerana apa? Kerana dia tu, kalau kita hina dia seperti kita menghina Allah. Kerana apa? Kerana yang menjadikan dia siapa? Allah. Itu apabila kita melihat dengan mata hati, kita nampak, oh aku tak boleh cakap macam ni. Yang jadikan dia siapa? Allah. Kalau aku hina dia, balik-balik pada diri aku yang lagi hina daripada diri dia. Kerana hina aku, jahat kejahatan lidah. Kejahatan hati yang berputik daripada hati diterjemahkan kepada lidah. Si fulan tu ai gelapnya, pekat, kicap tahmin pun kalah. Oh, kemain lagi dia punya tambah tu. Kan? Allahu Rabbi. Apakah Allah Subhanahu wa taala melihat warna kulit? Handsome, tampan, jelita dan sebagainya? Tak. Allah Taala tengok takwa. Takwa tu bermula daripada hati, diterjemahkan kepada perbuatan dan pakaian. Dia bukan duduk dalam hati saja. Luar tu pakai teruk dan sebagainya. Tak. Dalam tu baik, luar tu pun baik. Baik di luar tu apa? Pakaian yang kita pakai menutup aurat. Kan? Mulut kita berkata-kata yang melunakkan, yang mengembirakan hati orang, yang sesuai dengan kehendak syarak, bukan yang menyalahinya. Begitu. Status kedudukan, kan, sama ada miskin, kaya dan sebagainya, jangan dihina. Jangan hina. Engkau ni, kan, bila nak tukar, orang pakai handphone semua dah smartphone, kau duk pakai tekan-tekan butang lagi. Duk pakai tekan-tekan butang lagi. Miskin sangat, kau ni teruk sangat, kau ni. Pergilah tukar yang lain, contohnya lah kan. Itu kita hinakan dia, sedangkan memang dia tak mampu. Ada pun orang yang macam tu. Memang ada pun. Nak telefon orang pun kena guna telefon jiran. Zaman hari ni, tuan-tuan, ada. Allahu Akbar. Baik, lagi selain daripada status kedudukan, mereka-mereka yang di bawah. Apa benda? Pekerjaan kan. Ada orang yang kerjanya statusnya tinggi-tinggi lah. Ada orang yang kerjanya sangat penat, letih dan sebagainya. Jangan dihina. Bahkan dihargai mereka. Macam mana cara kita hargai? Status kita, kemampuan kita lebih, maka kita hargai dia adalah dengan memberi. Dengan sebab kita memberi tu, sebenarnya kita hargai dia. Dengan sebab dia ada tu, kita ada peluang berjumpa dengan dia, ada peluang untuk kita melabur untuk negeri akhirat kita. Cuba kalau kita tak jumpa dia, rasa-rasa kita keluar tak duit? Tak lagi. Jadi kita yang nampak ada peluang-peluang ni, kita jadi pencetus kepada orang lain yang hari ini tak bersedekah. Tak ada ke ada orang yang perlu yang sebenarnya ni, yang aku yakini tiba-tiba dia nak bersedekah dengan sebab kita, umpama contoh, ni bukan nak abdi, tidak, contohnya lah, tapi nak beritahu ramainya orang yang susah hari ni, tuan-tuan. Kan? Baik, anda cerita sikit lah. InsyaAllah esok anda akan sampaikan satu bantuan makanan untuk asnaf di Jenderam Hilir, daripada rumah Hana dekat unit 10 tu, quarters tu, nak ke situ lebih kurang dalam 20 minit 25 minit sahaja. Kan? Ini adalah ziarah kali yang ke-4 ke ke-5 macam tu lah. Suaminya seorang pengawal keselamatan. Dah sebulan dah tak dapat kerja baru. Dia waktu PKP ni kontrak dah tamat yang lama, tempat yang lama, sekarang kena tunggu kontrak yang baru, sebulan tenganga. Kan? Pakailah proton saga iswara lama tu, tak tahulah rotek hidup ke tidak. Dan dihalau daripada rumahnya yang sebelum ini, dihalau keluar. Ketika tu didengkil dan berpindah ke Jenderam Hilir. Dan duduk berdua dengan isterinya. Anak ada 3 orang. Seorang darjah 1 ni baru masuk darjah 1. Yang nombor 3 tu umur baru 8 bulan. Susu kemungkinan besar hari ni habis dah. Susu Dugro tu. Pampers pun sama lah. Jadi yang nak kena beli apa benda? Beras dan sebagainya. Baju sekolah. Dia WhatsApp pagi tengah hari tadi. Dia WhatsApp, Assalamualaikum Ustaz, minta maaf ni saya lagi menyusahkan Ustaz. Tak susah. Awak ada ni saya rasa saya suka, saya seronok sebab
boleh menyampaikan daripada amanah orang lain. Amanah orang lain. Saya hanya jadi orang tengah saja, saya kata macam tu. InsyaAllah ada orang sampaikan, saya akan sampaikan. Macam tu. Macam ni Ustaz, saya perlukan baju sekolah terpakai untuk darjah 1. Dia tak minta baju baru, dia minta baju sekolah terpakai. InsyaAllah boleh sangat kan. Kita pun WhatsApp dalam grup office, bubuh dekat Facebook, bertalu-talu orang WhatsApp, tak sampai 1 jam masuk duit dalam akaun. Subhanallah, aku minta baju second hand darjah 1. Kan ada orang daripada PKP tahun lepas, bulan Mac tu mungkin baru pakai sebulan 2 saja anak-anaknya tu sekolah, tiba-tiba dah masuk tahun ni, dah naik darjah 2, badan pun dah membesar dan sebagainya. Baju tu dah elok lagi, tak pusing, tak pakai. Kan ada orang pakai baju sekolah kat rumah? Tak ada kan. Baju tu pun boleh pakai. Tiba-tiba tu 200 orang masuk, dah 600 sekejap je. Namun ada orang yang dah janji nak bagi tu, dia bagi je lah. Tak apalah, boleh anak-anak yang kemudian ataupun bila yang si anak tadi tu membesar sikit, boleh pakai yang lebih besar, begitu kan. Alhamdulillah, sekejap je anak kata okey, jumlah pun telah pun mencukupi. Tetapi bagi sesiapa yang nak menyumbang juga untuk bekalan susu, pampers dan barangan dapur, silakan, saya akan belikan pada hari esok. Dan saya akan sampaikan. Cumanya pagi tu kena buat visit dulu kali yang pertama. Macam mana? Nak ukur kasut sekolah, sebab tak pernah beli kasut sekolah lagi kan. Kena ukur ke tapak tu berapa inci. Macam tu lah, biar lega-lega. Nanti kan dapat orang bagi tiba-tiba ketat dan sebagainya. Kalau longgar sangat, tercabut pula kalau dia pakai. Tengah-tengah berjalan, tanggal, gelak dia orang dan sebagainya kan. Begitu. Jadi kita ni jadi orang tengah, penghubung kan. Kalau kita tak kaya tapi kita ada usaha jalannya tu, inilah cara kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Kita tidak dapat memberi wang, tetapi kita dapat memberi tenaga. Boleh kan? Boleh. Fikirkan jalan untuk jadi baik supaya kita jadi baik. Situ dia. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'da." Dan janganlah kamu saling mengintip dan memfitnah. Mengintip ni mencari-cari salah orang. Berbeza dengan orang yang mengintip mencari salah ni setelah diadukan oleh orang ramai. Itu lain cerita kan. Rumah tu rasanya bujang, cikgu semua tu, tiba-tiba ada lelaki masuk kan. Ramai orang dah balik kampung, tiba-tiba ada lelaki seorang masuk kan. Jawatan kuasa surau, masjid, taman kan, JKKK tu perasan rasanya rumah ni. Jadi buat pengaduan, itu ya baru boleh diintip. Bukan kita mengintip mencari-cari jalan, jadi stalker dan sebagainya ke kan. Mencari salah orang dengan tak semena-mena tu, maka itu sangat dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang lainnya pula, "Inna min syarran nasi manzilatan 'inda Allahi yawmal qiyamati man wada'ahu aw tarakahu an-nasu tiqa'a fuhsyih." Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat, kita jaga diri kita ni adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia lainnya kerana takut akan kejahatannya. Kejahatan apa? Kaki, tangan, mulut, macam-macam kan. Kalau dia ada orang kampung, orang taman susah hati. Kalau dia terserempak je dengan dia tu, lari. Orang tu terserempak dengan kita, orang tu lari. Sebab kita ni punyalah buruk perangai kita kan. Meracun sana, meracun sini mulutnya tu, lalu orang pun lari, beredar dan sebagainya. Maknanya kita ni orang benci, kita ni orang yang dibenci. Maka kita kena ubah diri kita. Kalau benda ni berlaku pada diri kita, ubahlah kan. Yang ini kejahatan perangai seperti kelakuan, perbuatan dan perkataan kan. Nabi SAW pernah bersabda, mafhumnya antara sebab musabab yang paling banyak mencampakkan manusia jatuh ke dalam neraka Allah adalah kerana 2 lubang. Yang pertama namanya mulut, yang kedua namanya farj.
nisbah juga kepada kemaluan lah bagi lelaki. Begitu kan. Dua ni ni yang paling banyak. Allahu Akbar. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kita. Dosa mulut kita banyak. Dosa yang satu lagi tu Allah alam, masing-masing tahu diri masing-masing. Bertaubatlah dengan sebenar-benar taubat. Perbanyakkan sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya bersabda, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Setiap orang muslim bagi orang muslim yang lain diharamkan darahnya, yakni tidak boleh dibunuhnya atau membunuhnya. Hartanya tidak boleh dirampas sewenang-wenang, minta izin kalau nak pinjam. Nak ambil buahnya terjuntai tu minta izin dulu. Terjuntai kat rumah aku, kira aku punyalah. Janganlah macam tu kan, minta lah izin. Pak Yub, mangga ni ada 3 biji berserayut elok je kat rumah ni, terliur pula kami. Ambil lah. Memang aku pun tahu hukum tu dah masuk kat rumah kamu tu. Ambil je lah. Kalau macam tu okey lah kan. Berlaku adab, berlaku baik dengan jiran tetangga macam tu kan. Jangan kita ambil hartanya, tak boleh dirampas kan. Darahnya tak boleh dititiskan, apatah lagi dibunuh lagi. Maupun kehormatan, tidak boleh menghinanya. Maruah diri. Sebab tu jangan kita hina dalam grup WhatsApp taman. Tiba-tiba kita hina kawan yang ni, kita hina kawan yang ni. Macam-macam yang ni hina yang ni hina yang ni. Allahu Akbar kan. Jadi semakin membara, berpecah belah habis. Tak boleh kan. Antara benda-benda yang mengganggu-gugat benda-benda macam ni, kadang-kadang fahaman politik, kadang-kadang yang mengganggu-gugat ni apa benda, tak ada kurangnya kerjasama dan sebagainya. Kadang-kadang masalah apa? Masalah bayar yuran security. Ada yang culas, ada yang sengaja, ada yang memang tak nak bayar daripada awal, tapi dia ambil manfaat. Tapi dia ada kemampuan untuk bayar, tak nak bayar. Ada juga macam-macam perangai macam tu kan. Tapi jangan tabur dalam grup. Jaga maruah orang lain kan. WhatsApp tepi itu yang terbaiknya lah macam tu kan. Baik, seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak boleh menzalimi, menghinakan atau meremehkan mereka. Jangan. Dan cukup dosa bagi seseorang dengan menghina saudaranya yang muslim. Jangan kan. Baik orang yang di atas kepada orang yang di bawah, baik orang yang di bawah kepada orang yang di atas kan. Kecuali zalim yang jelas dilakukan oleh mereka. Jangan ada sangka-sangka dan sebagainya lalu kita hina terus. Begitu. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki orang Islam itu adalah fasik, berdosa. Maki-maki orang Islam ni dosa kecil ke? Dosa besar. Dan membunuhnya pula adalah kafir, yakni kufur. Bukan kafir pada akidah, tak. Kafir masuk sini apa benda? Fasik yang besar kan, yakni kufur nikmat. Mewajibkan apa? Kalau hukum di dunia, kalau membunuh balas bunuh. Kalau mencuri hukum had. Kalau membunuh balas bunuh. Kalau dimaafkan oleh waris, maka dia kena diat, denda. Apa banyak? 500,000 ke atas. 500,000 ke atas satu nyawa. Kalau kita macam sekarang, undang-undang sekarang, terlibat dalam kemalangan, kesilapan tu kecuaian kita menyebabkan orang lain jadi mangsa kan. Orang lain jadi mangsa dan terbunuh orang tu. Macam mana prosesnya? Ada pendakwaan di mahkamah lah, akan ada berlaku saman lah kan, akan ada berlakunya saman. Berapa minimum biasa standard? Samannya bernilai 200,000. Saman berkenaan akan diputuskan oleh mahkamah, akan dikenakan terhadap insurans kenderaan tersebut bagi membayar kepada ahli waris yang kematian katakanlah bapa dalam keluarga tersebut
kan, maka akan dibayar sejumlah 200,000. 200,000. Itu jumlah baru. Belum lagi tolak tepi, apa benda lawyer, SST. Jumlah yang perlu dibayar kepada lawyer dalam pembicaraan itu bagi pihak orang yang akan bagi pihak waris yang kematian keluarganya tu, maka bayaran lawyernya adalah 50,000. So, tahu je. 50,000. SST berapa? 5,000. Maka yang diperoleh oleh waris 145,000 sahaja. 145,000. Itu kan? Itu berkaitan dengan insurans daripada kenderaan tersebut. Adakah duit ni duit mutlak anak-anak tu semua? Bukan duit anak-anak. Duit si isteri, kalau yang mati itu suami. Jadi terpulang kepada si ibu ni untuk nak bagi pada anak-anak sama rata ke, ataupun dia nak simpan untuk bekal kehidupan anak-anak sementara dia orang nak membesar. Boleh, bebas. Adakah perlu dizakatkan? Kalau tersimpan dalam akaun sekian banyak melebihi kadar nisab zakat berapa ribu? 19,777 kalau nilai emas sekarang ni lah, bersamaan dengan 85 gram ke atas. 1 gram sekarang apa? 200 lebih. Hari ni 230 berapa entah, tengah turun tadi kan. Tapi pagi sebelum tu 270 lebih 1 gram. Ada orang tanya lah. Pagi tadi ada orang tanya, Ustaz, saya keluarkan air sinar 5,000, wajib ke saya bayar zakat terus? Jawapannya yang sebenarnya adalah tidak wajib, sebab tidak cukup nisab. Satu, tak cukup pun kadar nilai. Yang kedua, tak cukup haul, perlu berada sempurna secara bebas atas tangan kita atau dalam akaun kita, bukan ditadbir oleh orang lain selama setahun hijri. Makna 19,000 lebih tu, ataupun katakanlah 20,000 lah, perlu berada dalam pegangan kita secara bebas tu selama tempoh setahun, barulah dizakatkan. Gitu. Ini juga yang diberitahu oleh Maulana Lutfi Muharram, yang mengajar dalam IKIM FM tu. Kalau kita nak bayar juga, katakanlah contoh orang yang keluar duit KWSP, ini cerita fiqah sikit kalau keluar duit KWSP, dia nak bayar juga pada hari itu on the dot. Setahun kemudian selepas itu dia kena bayar berdasarkan baki yang tinggal jika mencukupi haul dan nisabnya. Jadi yang dia bayar pada kali pertama yang dia buat keluar tu, hari ni dia buat keluar duit KWSP, masuk ke dalam akaun dia. Esok dia bayar zakat yang katanya zakat, maka taklah dinama zakat yang wajib, dia dinamakan sedekah. Hukumnya hukum sedekah sebab dia belum sempurna haul setahun. Situ dia. Baik, masuk balik tajuk kita. Dah dekat 8:30 dah. Sekejap je masa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanata tusalli al-laila wa tasumun nahar wa tu'zi jiranaha bilisaniha faqala la khaira fiha hiya finnar." Sayang, rugi. Beramal baik dah, mulut tak jaga. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yang bersolat pada malam hari, maknanya dia sembahyang tahajud ni, dan pada siang harinya berpuasa, rajin pula puasa. Kalau orang macam ni jaga semayang lah kan, maknanya dia jaga semayang lah. Kalau di malam hari dia bangun solat tu, solat fardu memang on time lah, dan siang harinya pula puasa. Tetapi dia menyakiti jiran dengan lidahnya, yakni ucapan bicara dia. Nabi SAW berkata, tiada kebaikan baginya, dia akan berada di neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, puan-puan yang tengah tengok kuliah online ni, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat jaga solat dengan sempurna 5 waktu on time ke, awal waktu ke, itu pertama. Yang kedua, kita dapat bangkit bangun malam, tu yang kedua. Kita jangan perasan kita lebih daripada orang. Yang jadi macam ni sebab kita perasan lebih daripada orang. Aku lagi baik daripada orang.
Lalu mulut dia pedas, lalu mulut dia pedih apabila dia ucapkan kepada orang lain, kerana menyedari bahawa seolah-olah diri dia lah yang buat amalan tu, bangun zuhur, bangun asar, mendirikan solat fardu dan solat sunat malam tu. Hakikatnya yang sebenarnya, siapakah yang mengejutkan dia untuk bangkit, bangun, boleh berdiri, boleh berjalan, boleh ambil wuduk, tu siapa? Allah. Jadi dia kena sedar diri. Bila kenal diri, kenal Allah. Kenal kata perbuatan aku buat baik ni biiznillah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, aku takkan mampu buat benda baik ni, aku akan jadi jahat. Maka kalau dia fikir macam tu, subhanallah, jahatnya perangai aku selama ni. Aku seolah-olah menganggap bahawa akulah yang semayang. Tak, Allah Ta'ala yang gerakkan kamu untuk lakukan semayang. Habis itu macam mana kita buat kejahatan pula? Yang itu jangan disabitkan dengan Allah. Itu buruk adab, buruk akhlak, kurang ajar namanya. Sabitkan dengan kelemahan diri kamu sendiri atas pilihan tangan kamu sendiri, nafsu kamu sendiri. Zulmat kejahilan yang ada pada diri kamu menyebabkan kamu cenderung untuk melakukan benda yang kamu ketagih. Nafsu mengajak. Iblis dia datang, dia racun kita sekejap je, lepas tu dia belah. Bila part nak buat tu, nafsu ambil alih. Lepas tu datang lagi keinginan, nafsu lagi. Kita layan, kita jauh daripada Allah. Walaupun kita bangun malam dan sebagainya, kita tetap jauh kalau mulut kita membicarakan hal orang lain, sedangkan ketika itu kita menyangkakan kita baik lagi daripada orang. Allahu Akbar. Ada seorang ulama sufi zaman dahulu kala, dia nak buang perangai riak, perangai menunjuk-nunjuk, perangai takbur dan sebagainya. Selama 1 tahun dia keluar saja daripada rumah, dia berpakaian dengan pakaian yang buruk, tetapi pakaian itu bersih, maknanya boleh buat guna untuk solat. Pakaian yang buruk, compang-camping, berjahit sana sini dan sebagainya, bermacam-macam color ada pada pakaian dia tu lah, sama ada jubah ataupun baju kurta dan sebagainya, ikutlah kan, selama setahun. Aku nak dengar makian orang kepada aku, buruk cacat celanya ada pada batang tubuh pakaian aku ni, aku nak dengar sampai aku tak rasa apa-apa. Orang nak cela lah, aku peduli apa, tak kisah benda pun kan. Kemudian selepas setahun dia tukar pula. Setiap kali dia keluar daripada rumah, dia pakai pakaian yang terbaik, tercantik sekali. Aku nak dengar pujian orang, ada tak terkesan apa-apa, aku rasa terapung, terangkat kembang dan sebagainya. Dia dah test dua-dua cara tu, alhamdulillah dah tak ada kesan apa-apa. Maknanya aku berjaya buang rasa takbur, rasa riak, rasa ujub yang merasa lebih berbanding orang lain. Subhanallah. Ada kawan kami di madrasah dulu, dia pernah buat, habis saja dia tamat belajar bertahun-tahun di madrasah di pondok, dia keluar pergi ke hentian bas Kelang. Dia pakai baju Melayu yang buruk dan hampir-hampir terkoyak tu, dengan kain sarung yang macam spring gulung kat bawah tu kan, tak bergosok tu. Selipar yang buruk, sebelah lain, dah lah sebelah lain pakai terbalik pula. Macam tu. Sepatut yang belah kanan sarung ikut ibu jarinya, tak, pergi ke sebelah kiri. Yang kiri pergi ke kanan, seorang sebelah kanan merah, sebelah sini biru. Biar nampak seakan orang gila. Biar orang hina aku, sebab aku memang hina. Sebab aku memang hina di sisi Allah. Aku lahir dijadikan daripada mani yang hina. Jadi aku tak ada ruang untuk aku ni mengangkat diri aku. Siapalah aku? Dalam perut aku ni ada najis yang sedang aku bawa ke hulu kilir. Namanya dalam pundi kencing, air kencing. Dalam usus besar namanya najis. Nak buang langsung kaitan dengan makhluk, rasa kembang, rasa nak mengangkat diri tu tak ada langsung. Buang habis. Orang yang macam ni, apabila dicela pun tak rasa apa-apa, apabila dipuji pun tak rasa apa-apa. Subhanallah. Kita kalau dicela macam agaknya lah, cabut lagi terus kan. Allahu Rabbi ya Karim. Baik, dalam satu hadis dhaif, ini sebagai peringatan, boleh untuk buat hujah saja, tidak boleh. Hadis ni hadis dhaif, dia bukan hadis maudhu', bukan hadis palsu, diterima pakai. Uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Ingatlah kebaikan orang yang mati di antara kamu dan hindarilah membicarakan keburukannya. Kan kalau orang yang dah mati, kita jangan petik kejahatan dia dulu.
kejahatan dia dulu. Jangan petik lah. Tak ada ruang untuk kita minta maaf nanti dengan dia. Sebab dia dah mati tu. Dan bicarakanlah tentang kebaikan yang dia pernah buat dulu. Mungkin dia ada kejahatan dan dia ada banyak kebaikan. Terzahir kejahatan tu kita tahu, kita nampak, kan? Sedangkan ketika itu Allah Ta'ala sedang menyimpan kejahatan kita. Andai kata kita ceritakan kejahatan orang yang dah mati tu, tiba-tiba yang sebenarnya kejahatan tu adalah kejahatan rahsia, kita pergi bongkar kat orang on the spot, ataupun esok lusa Allah Ta'ala buka kejahatan kita, punya kejahatan kita lagi jahat daripada orang yang dah mati tu. Allahu Akbar. Nak letak mana muka ni? Ketika tu menyesal gila-gila. Jadi berfikirlah, sebenarnya manusia yang nak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengambil peluang, dia fikir dulu, apa yang aku nak cakap ni ada dosa ke tak? Apa yang aku nak cakap ni sia-sia ke tak? Apa yang aku akan cakap ni dapat pahala ke tak? 3 keadaan. Satu, berdosa. Apatah lagi dosa tu dosa besar, kan? Yang kedua, lara, tak ada faedah apa-apa. Tapi catatan ni antara yang banyak dekat suratan amal nanti, kan? Dan yang ketiga, perkataan yang kita ucap tu ada pahala ke tak? Ini yang nombor 1 ni yang kita nak, bukan yang nombor 2, bukan yang nombor 3. Inilah yang akan jadi bekalan kita nanti pada negeri akhirat. Allahu Akbar. Sikit lagi 8:39 ya, masuk waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man da'a rajulan bil kufr aw qala aduwallahi wa laysa kadzalika illa hara alaih." Sesiapa yang menuduh kepada seseorang dengan tuduhan kafir atau mengatakan hai musuh Allah, padahal dia tidak begitu, orang tu tak kafir, maka hal itu akan kembali pada orang yang tersebut, orang yang mengatakan tu, yang mengucapkan tu. Hadis riwayat Muslim. Jangan sembarangan menuduh orang fasik kalau benda tu agak-agak saja, melainkan memang terang-terang tu lain ceritalah. Tapi kalau kita nak memanggil orang tu dengan orang fasik depan-depan orang begitu, itu dilarang. Kita menuduh orang tu orang fasik depan-depan khalayak ramai, kita sendiri dah jadi fasik masa tu. Sebab kita menjatuhkan satu orang dan kita menaikkan diri kita. Tipu daya iblis main kat tengah-tengah. Sak jahanam dua-dua. Allah. Mudahnya nak jatuh, kan? Mudahnya kita ni nak jatuh sebab kita membicarakan menurut nafsu. Kita membicarakan menurut dua mata kita ni. Kita tak membicarakan dengan mata hati. Kalau orang yang membicarakan dengan mata hati, dia akan fikir aku ni, segala perkataan aku ni ada yang sedang melihat, ada yang sedang mendengar. Siapa dia? Allah. Ini orang yang dah kategorinya masuk maqamul ihsan. Menyedari keperasanan, pemerhatian, penglihatan, pendengaran Allah Ta'ala terhadap diri dia terbuka terus. Dia kata, aku tak ada ruang untuk aku nak menyelit, nak melayan nafsu aku, melainkan semuanya yang aku buat ni aku harapkan Allah Ta'ala punya pengampunan dan keredaan Allah Ta'ala semata-mata. Dapat pergi pangkat tu, di level tu, tuan-tuan, ya Allah, keseronokan yang maksimum lah. Kita tak ada lagi rasa-rasa nak layan nafsu kita, tengok mata, tengok benda-benda yang bukan-bukan dan sebagainya, perkataan yang melampau-lampau dan sebagainya. Buang habis dah. Sebab apa? Kita tengok kat depan, aku ni tak lama lagi Allah Ta'ala nak ambil. Ya tu kan? Allahu Rabbi ya Karim. Covid yang sedang melanda masih lagi, kan? Tinggi kalau dalam Selangor ni. Dengar-dengar kata Perak pula tinggi, kan? Hari ni dia makan berubah-ubah macam tu lah. Siapa pula yang akan jadi leader selepas ni, negeri mana? Tak kira kena pada orang tua, ada yang sembuh. Kena pada orang yang muda, ada yang meninggal. Umur 30-an meninggal, sesak nafas dan sebagainya. Kena pada anak dan keluarga anak, alhamdulillah. Demam, batuk sikit, hilang deria bau, kan? Sakit tekak, perik-perik sikit dalam 2-3-4 hari. Lepas tu makin okey, biiznillah, dengan kehendak Allah. Kita amalkan madu dengan lemon.
Pagi dan petang madu kedulut tu anak beli dekat bawah, kan bagi dia ada penternak dekat situ. Memang dia bela keliling rumah je macam tu, kita tengok depan mata kan. Tapi kalau Allah Ta'ala tak izinkan, sembuh tak sembuh, masa kita kena tu rasa ya Allah, dapat tahu kata positif, dapat maklumat daripada hospital tu kata positif, rasa macam aku dah kena buat wasiat dah. Macam tu je. Aku dah kena buat wasiat dah. Tengok isteri pun tengok kita. Selepas 4 hari daripada kita positif tu, suruh isteri pula pergi. Kan? Dapat juga result positif. Dia pun rasa nak buat wasiat untuk kita pula. Macam tu kan. Namun alhamdulillah, saling memperingati antara satu sama lain, memperbanyakkan ingat pada Allah dengan zikrullah. Perbanyakkan zikir, perbanyakkan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujian Covid ni tuan-tuan, kan, 700,000 lebih orang kehilangan pekerjaan, menganggur sekarang ni. Subhanallah, ramainya, dekat 1 juta dah tu ni Malaysia ni, kan. Dan 200 orang lebih dah bunuh diri, yang ramainya lelaki. Bersabarlah dengan ujian Allah, kan. Dan kembali balik pada topik kita ni, jangan bermudah-mudah dengan lidah kepada orang lain yang mengundang dosa kepada kita. InsyaAllah akan datang bertemu lagi jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maaf atas kekurangan aku qali hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.